Di Connecticut, peguam Billy melihat melalui tingkap dan mendapati bahawa karavan Gypsy sedang tiba di bandar. Selepas mengadu, dia pergi ke bilik Air untuk memeriksa berat badannya, tetapi dia tidak kehilangan apa-apa walaupun dia sepatutnya menjalani diet. Kemudian dia menyertai isterinya Heidi dan anak perempuan mereka Linda untuk sarapan. Apabila Heidi meminta berat badannya, dia berbohong dan berkata 297 yang dia alami minggu lepas. Ini bermakna dia semakin bertambah berat badannya. Seterusnya Billy pergi ke mahkamah untuk membela anak guamnya, bos mafia bernama Richie. Dia seorang lelaki yang benar-benar hina yang sepatutnya dipenjarakan, tetapi Billy membuktikan tidak ada bukti yang mencukupi dan dia cepat memenangi kes itu. Selepas itu Billy pergi ke pejabat firma guamannya dan mendapati bahawa karavan Gypsy telah diselesaikan di taman awam di seberang jalan. Semua orang nampaknya berseronok dengan muzik dan permainan, tetapi apabila seorang wanita Gypsy memberi Billy risalah dan menjemputnya untuk datang, dia tidak kelihatan teruja. Kemudian Billy menaiki tangga untuk pejabatnya, yang menyebabkan dia sangat letih. Bosnya membawa Billy ke tingkap dan menunjuk ke arah seorang gadis Gypsy yang dipanggil Gina, menyuruhnya memberinya 1/4 dan memintanya menaikkan skirtnya, tetapi Billy tidak menyukai idea itu. Kemudian apabila Billy meninggalkan pejabat, dia terserempak dengan Hakim Rossington, yang sangat meluat dengan orang Gypsy dan sedang menunggu polis untuk menghalau mereka keluar. Pegawai Hopley akhirnya menyuruh mereka pergi dan datang untuk memberitahu Rossington bahawa orang Gypsy menyewa beberapa tanah di tempatan ladang. Sebelum pergi, Gina mendekati Billy dan mengeluarkan shilling dari belahan dadanya sebelum menaikkan skirtnya dengan gaya menggoda. Namun dia tiba-tiba mengangkat jarinya dan meludah ke tanah sebelum pulang ke keluarganya. Pada waktu petang, Billy dan Heidi pergi ke sebuah restoran untuk meraihkan kemenangannya bersama beberapa rakan, tetapi Heidi memintanya pergi apabila pelayan membawa pencuci mulut. Semasa perjalanan pulang, Heidi cuba mengalih perhatian Billy daripada memikirkan makanan dengan bersikap nakal dengannya semasa dia memandu. Sementara itu di farmasi tempatan, ketua Gypsy Tatsu dan anak perempuannya sedang membeli ubat apabila anak perempuan itu menyedari dia selsema. Dia keluar untuk mengambil kodnya dari keretanya dan ketika dia menyeberang jalan, kereta Billy menghampirinya. Memandangkan Billy terganggu oleh kasih sayang nakal Heidi, dia tidak melihat wanita itu dan secara tidak sengaja memukulnya, serta-merta membunuhnya. Keesokan harinya, Billy menghadiri inkuas. Hopley memberi keterangan bahawa Billy sedar dan memandu dalam head laju, jadi Rossington memutuskan bahawa kematian anak perempuan Tatsu adalah tidak sengaja. Hopley dan Rossington sebenarnya berbohong untuk membantunya, dan Billy dibebaskan tanpa hukuman. Di luar, Tatsu mendekati Billy dan menggunakan ibu jarinya untuk menyentuh mukanya secara tiba-tiba, sambil menyebut perkataan, lebih kurus, sebelum pergi. Beberapa hari kemudian, Billy memeriksa berat badannya dan dia terkejut melihat 283, yang tidak masuk akal kerana dia tidak pernah berhenti makan seperti babi. Kemudian, Billy pergi bermain golf dengan beberapa rakan seperti Rossington dan Dr. Mike. Mereka melihat penurunan berat badan Billy hanya dengan melihatnya, tetapi ada seorang lelaki yang masih mengejaknya. Billy berpaling dan memegang belakangnya sambil menghina lelaki itu kembali, yang dia tidak boleh lakukan apabila dia lebih gemuk. Selepas itu di dalam bilik persalinan, Rossington meminta Mike untuk memeriksa perkara aneh yang tumbuh pada kulitnya. Mike menyalahkannya kerana tekanan dan mengarahkannya untuk meletakkan salap pada itu. Kemudian Billy memeriksa berat badannya sekali lagi dan yang mengejutkan, dia sudah kehilangan 2 paun lagi sejak pagi. Semasa lelaki mandi, Rossington memberitahu Billy bahawa Tatsu turut mendekatinya dan menyentuhnya di tempat yang kini kelihatan pelik. Hari terus berlalu, dan Billy kehilangan 25 paun lagi. Ini terlalu cepat dan Heidi mula bimbang ia mungkin tanda awal kanser, jadi dia menyuruhnya pergi berjumpa Mike. Billy melakukan beberapa ujian dan Mike melihat keputusannya, hanya untuk memaklumkan Billy bahawa dia benar-benar sihat. Selepas itu Billy pergi ke tukang jahitnya, yang mengambil ukuran Billy untuk memberikannya almari pakaian baharu. Nombornya sangat berbeza sehingga Billy mendapat skala untuk menyemak semula, mendapati dia kini turun kepada 230 paun. Apabila tukang jahit itu bertanyakan rahsianya, Billy hanya memberitahunya bahawa dia tidak akan menyukai kaedahnya. Pada malam itu, Billy makan dengan banyak makanan, kerana nampaknya makan itulah yang menyebabkan dia menurunkan berat badan. Linda risau tentang ayahnya dan apabila dia membuat seronok dengan kebimbangannya, dia berasa kecewa dan bergegas ke biliknya.
Billy terus makan, dan apabila Heidi memarahinya, Billy menjelaskan bahawa dia melangkau makan tengah hari di pejabat dan menurunkan berat badannya lagi, jadi dia fikir dia mesti makan untuk mengekalkannya, berat badannya stabil. Dia juga menyalahkan Heidi atas kemalangan itu, tetapi dia menegaskan dia tidak pernah menghalangnya dan mengumumkan dia akan menghantar Linda tinggal di rumah ibu saudaranya supaya dia tidak perlu melihatnya seperti ini. Kemudian di sebuah restoran, Billy bertemu dengan Mike, yang menjelaskan dia bertanya kepada pakar dan membuat kesimpulan bahawa Billy tidak mempunyai cacing pita, jadi dia tidak mempunyai pilihan selain pergi ke klinik. Pada masa itu, Billy perasan isteri Rossington, Leda sedang makan sendirian sambil kelihatan sedih, jadi Mike berkongsi bahawa Rossington berada di luar bandar untuk memeriksa kakaknya. Namun Billy tahu bahawa Rossington tidak mempunyai kakak, jadi selepas makan malam, dia pergi ke rumah Rossington. Pada mulanya Leda berbohong dan mengatakan suaminya berada di luar bandar melawat saudara mara, tetapi apabila Billy menyebut penurunan berat badannya yang gila, dia meneka dia disentuh oleh Tatsu. Kemudian dia menjelaskan Rossington berada di klinik untuk merawat keadaan kulitnya. Apabila Tatsu menyentuhnya, dia membisikkan perkataan, cicak, dan sejak itu kulit Rossington berubah menjadi sisik dan tangannya menjadi cakar. Leda pasti kedua-dua suaminya dan Billy berada di bawah sumpahan Gypsy, tetapi Billy menganggap kutukan tidak wujud. Apabila Leda mula panik, dia menolak Billy kerana dia menyalahkan dia atas kutukan kerana dialah yang membunuh wanita Gypsy itu, tetapi Billy mengingatkannya Rossington juga bertanggungjawab untuk menutup jenayah Billy. Billy pergi selepas Leda membaling alkohol ke mukanya, dan dia memutuskan untuk menelefon Richie untuk bertanya sama ada kutukan Gypsy itu benar. Richie bertanya kepada ibunya yang berbangsa Itali tentang perkara itu, dan ibu itu mengesahkan ia benar-benar nyata, menjelaskan bahawa hanya orang yang mengutuk itu boleh mengeluarkannya. Kemudian sementara Heidi memandu Billy ke klinik, dia memberitahunya tentang sumpahan itu, tetapi dia tidak percaya konsep yang tidak masuk akal seperti itu. Heidi terus bertengkar dengan Billy mengenai perkara itu dan hampir terlepas truk di jalan raya, tetapi nasib baik dia mengelaknya tepat pada masanya. Untuk beberapa hari akan datang, Billy tinggal di klinik dan doktor memberikannya berpuluh-puluh ujian. Bagaimanapun keputusannya sentiasa sempurna, jadi mereka tidak dapat menjelaskan apa yang berlaku. Akhirnya Billy bosan dan pergi melawat Hopley, yang telah dikutuk dan kini kulitnya diliputi lebam kasar. Hopley memberikan Billy pistolnya dan memintanya untuk membalas dendam, tetapi Billy enggan, mengatakan dia memerlukan Tatsu hidup-hidup untuk melepaskan sumpahan itu. Bagaimanapun Hopley menunjukkan Tatsu tidak akan pernah membantu mereka dan menjadi sangat agresif, jadi Billy berlari keluar dari rumah. Pada ketika itu dia mendengar pistol berbunyi di dalam rumah, bermakna Hopley dipadam sendiri. Selepas itu Billy pulang ke rumah dan melihat Mike meninggalkan rumahnya, jadi dia mula mengesyaki Mike dan Heidi mungkin menjalin hubungan sulit. Dia masuk ke dalam untuk mula mengambil makanan semasa Heidi bercakap dengannya, tetapi dia tidak boleh berhenti membayangkannya bersama Mike. Billy menjelaskan bahawa dia tidak akan kembali ke klinik kerana dia dikutuk, dan apabila Heidi mengadu, dia membaling makanan kepadanya dan menjerit bahawa dia sedang dipadamkan. Keesokan harinya, Billy mengupah seorang detektif yang menjejaki karavan Gypsy dan memberitahu Billy bahawa mereka akan pergi ke pantai Maine. Selepas itu Billy pulang ke rumah dan mendapati Heidi dan Mike berbincang tentang kemungkinan mengambil tindakan undang-undang terhadapnya. Billy memberitahu mereka dia bersetuju untuk kembali ke klinik, tetapi dia sebenarnya memandu ke Maine untuk mencari orang Gypsy. Apabila dia sampai ke kem karavan, dia mendapati ia kosong, jadi dia pergi bercakap dengan broker barang yang menyewa kawasan itu mereka. Agensi barang mendedahkan bahawa Mike dan Heidi telah meletakkan poster yang dikehendaki untuk Billy, jadi jika dia mahukan maklumat, dia perlu membayar atau broker barang akan menghubungi isterinya. Selepas membeli kesunyian lelaki itu, Billy pergi ke sebuah hotel dan mencari papan tanda yang mengiklankan pameran Gypsy. Dia segera menuju ke sana dan mendapati Tatsu dan Gina menjual anak patung sakitnya, Rossington dan Hopley. Gina melemparkan anak patung Billy ke arahnya dan kemudian mula mengejarnya di sekitar pameran itu, jadi Billy melarikan diri dan diselamatkan oleh Rossington, yang kulitnya penuh dengan sisik sekarang. Gina menembak katapulnya dan memecahkan tingkap kereta, tetapi lelaki itu melarikan diri segera sebelum dia boleh mencederakan mereka.
Bagaimanapun Rossington memandu terlalu laju dan apabila mereka sampai di jambatan, mereka melihat sebuah lori bomba yang dipandu oleh Tatsu menghampiri mereka. Rossington cuba memberhentikan kereta itu tetapi tidak mungkin dan lori itu melanggar mereka. Di seberang sana, sebuah bas sekolah yang turut dipandu oleh Tatsu menghampiri dan melanggar kereta itu juga. Ketika itu Billy bangun dari tidur, hotel itu, mendedahkan semuanya adalah mimpi ngeri. Bimbang, dia cuba menghubungi Rossington, tetapi Leda menjawab telefon dan memberitahu suaminya memadam sendiri. Selepas itu, Billy menemui pameran itu, tetapi ia telah ditinggalkan. Dia bertanya sekeliling dan seorang lelaki memberitahu dia jalan apa yang dilalui oleh kafilah itu. Pada waktu petang, Billy mengikut jalan itu dan akhirnya menemui Kem Gipsy. Gina memanggilnya syaitan, tidak menghiraukan melihat susuk tubuh Billy yang seperti rangka apabila dia menaikkan bajunya. Tatsu bersumpah dia tidak akan berlepas kutukan itu, jadi Billy yang terdesak melutut dan mula mengemis, tetapi Tatsu hanya menolaknya dan mengancam untuk memburukkannya. Berang, Billy berkata dia mengutuk orang Gipsy itu kembali, tetapi mereka hanya mentertawakannya. Memandangkan Billy enggan pergi, Gina melemparkan batu ke arahnya, yang menembusi tangannya. Billy bergegas kembali ke hotel dan membalut tangannya sebaik mungkin, tetapi dia memerlukan bantuan. Dia menelepon Richie yang menyuruhnya pergi ke rumah musim panasnya sendiri dan menghantar seorang doktor yang tahu untuk menutup mulutnya. Doktor membalut tangannya dan memberinya ubat, tetapi tidak ada apa-apa yang boleh dia lakukan terhadap kesakitan itu. Keesokan harinya, Richie melawat Billy dan mendapati dia mempunyai berat kurang daripada 130 paun. Dia juga memberitahu Billy bahawa Heidi telah menandatangani kertas undang-undang untuk memaksa Billy dibawa ke hospital mental. Bertekad untuk membantu Billy, Richie menyelinap masuk ke Kem Gipsy pada tengah malam, meracuni semua anjing dan meninggalkan nota meminta mereka untuk menghapuskan sumpahan. Selepas itu, dia berhenti di stesen minyak dan membayar seorang lelaki muda untuk memberitahunya jika orang Gipsy itu memindahkan lokasi mereka semula. Keesokan harinya, lelaki itu menghubungi Richie untuk memberitahunya tentang Kem Gipsy baharu itu. Selepas dia menutup telefon, dia diserang hendap oleh Gina dan suaminya. Sementara itu Richie menerima 2 kotak dengan senjata untuk meneruskan rancangan itu. Pada masa itu Billy melihat sebuah kereta di luar dengan mesej daripada orang Gipsy, dan apabila dia melihat ke laut hadapan, dia menjumpai mayat lelaki muda itu. Terdapat kepala ayam di mulutnya dan perkataan, tidak pernah, di dahinya sebagai jawapan kepada nota Richie. Berang, Richie mengambil senjatanya dan bersiap sedia untuk membalas dendam, mengabaikan rayuan Billy untuk tidak membunuh sesiapa. Pada waktu petang, Richie menyelinap masuk Kem Gipsy dan menjatuhkan suami Gina sebelum melepaskan tembakan. Banyak Gipsy terbunuh dan kenderaan mereka musnah, malah salah seorang daripada mereka meletup dan menyalakan api. Kemudian Richie menolak suami Gina ke hadapan dan dalam kegelapan, orang yang disayanginya menyangka dia musuh sehingga tersilap menembaknya. Selepas Richie pergi, kumpulan itu menjumpai nota pada badan lelaki itu yang meminta kutukan dilepaskan. Keesokan harinya, polis datang ke kem untuk menyiasat. Richie berpura-pura menjadi FBI agent untuk bercakap dengan Gina dan meyakinkannya untuk mengikutnya ke dalam rumah bangsal, yang dilihat oleh Billy dari jauh. Di dalam bangsal, Richie menolak Gina dan membaling cecair ke mukanya berpura-pura ia adalah asid, tetapi dia berbohong untuk menakutkannya. Gina yang marah cuba mempertahankan dirinya, tetapi Richie memukul kepalanya untuk menjatuhkannya. Pada ketika itu Billy muncul untuk menghalang Richie daripada membunuhnya, jadi sebaliknya Richie meletakkan balang berisi asid sebenar di dahinya dan meninggalkan mesej untuk Tatsu, dia mesti bertemu mereka di rumah api dalam masa 2 jam. Selepas lelaki itu pergi, Gina dengan berhati-hati menggerakkan tangannya untuk menghilangkan asid dan berlari kembali ke orangnya. 2 jam kemudian, Tatsu datang ke rumah api kerana dia tidak mahu Richie membunuh Gina. Untuk menghapuskan sumpahan itu, ia mesti dipindahkan kepada orang lain, jadi Tatsu menikam tangan Billy yang cedera dan membiarkan darah itu menitis ke dalam pai. Kini sumpahan sedang penuh, jadi Billy mesti menyuap pai kepada orang lain untuk membunuh mereka. Sebelum pulang, Billy menelepon Linda dan menyuruhnya bermalam di rumah kawannya. Beberapa hari kemudian, Billy kembali ke rumahnya dengan wajah yang lebih sihat, dan memberikan pai itu kepada Heidi sebagai membalas dendam atas kecurangannya. Keesokan harinya, Billy bangun dan gembira mendapati mayat Heidi yang reput di sebelahnya. Malah dia menciumnya di mulut untuk merasai gula.
Namun apabila dia turun ke tingkat bawah, dia mendapati Linda sudah kembali dan dia juga makan pai. Selepas dia pergi ke sekolah, Billy berasa sangat bersalah sehingga dia terfikir untuk makan pai juga, tetapi pada ketika itu Mike datang untuk memeriksa keluarga. Ingin membalas dendam, Billy menjemput dia masuk untuk makan pai.